Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat hari-hari, selamat selalu. Welcome to Gitu-Gitu Bella. Okey, seperti biasa, ini adalah program yang disediakan untuk sajian korang. Sebenarnya sajian ni sajian untuk info korang, untuk minda, untuk jiwa, untuk hati. Dan kita akan bincangkan berbagai-bagai isu, berbagai topik. In fact, kita nak menyelami apa saja kredibiliti dan integriti seseorang insan yang bernama insan seni. So, kita dalam industri hiburan ni sebenarnya salah satu industri yang banyak menyumbang kepada ekonomi negara dan juga kepada masyarakat kita khususnya. Dan yang pastinya hari ini kita nak sembanglah dengan tetamu-tetamu yang kami jemput. Dia sebenarnya lebih pada kenalan ataupun mereka-mereka yang pernah bekerja dengan saya, tak kira sepentas atau satu set penggambaran ataupun di mana apa jua bentuk persembahan ataupun karya. Dan hari ini saya berbesar hati sangat untuk bersama dengan jemputan kita yang saya boleh labelkan sebagai adinda, Malil Bro, yang sedang mencipta nama. Dan pastinya kalau kita sebut je, semua orang kenal lah. Kalau lu berani, lu datang dekat lah. Kita nak welcome Pablo Amirul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bem-vindo para Gitu-Gitu Bella. E aí, senhor? Muito obrigado por aqui. Orale. Selamat datang. Terima kasih, Pak. Saya tak boleh, Pak. Setiap kali jumpa Abang Puapek ni mesti dah gelak. Inilah perangai dia, Pablo ni sebenarnya kalau korang nak tahu. Dia, kalau jumpa dengan saya, dia kerja dia memang gelak aje. Cuba cerita sikit. First time awak jumpa saya macam mana? Ke tak boleh cerita? Tu aja. Boleh. Masa first time jumpa Abang Puapek Kat mana dekat filem. Kat Vampire? Ya. Kat Vampire? No. That was the first time. Tak. Last Compact. Sebelum tu, sebab kat Vampire, upon you punya recommendation kat director. Sebelum tu, I think kita ada something, tak tahulah, majlis ke. Banyak bang kita sebenarnya Tahu, tapi yang kat situ yang betul-betul kita, intim lah. Lepas tu kita ada pergi karaoke. Kita nyanyi. I think kat situlah bermulanya kan. Dan lepas tu kita proceed pula buat filem. Abang pernah terlibat dengan Pablo punya terbitan yang Pablo buat dengan kawan-kawan dulu, Last Compact. And also for digital content pun banyak jugalah Pablo bekerjasama dengan one and only living legend kita ni, Puapek. Sebab tak tahu lah macam ni, first time pas jumpa Puapek ni, of course lah nervous kot, excited, growing up dengan dia punya lakonan, membesar. Macam you cakap lah tadi kan, kita punya industri menyumbang kepada bukan saja ekonomi tetapi juga kepada masyarakat. So masyarakat adalah Pablo ketika itu yang dibuai oleh sitcom senario dengan lawak jenaka senario. Tahun bila tu I was a kid, bro. Yalah, around 90s lah. 90s, early 2000. Pablo ingat lagi kemuncak dia masa tu 2003, Pablo Form 5. Masa tu kat mana Pablo? Kat Malaysia lagi. Kat KL lah. KL. Okay. And then mungkin abang tak ingat kau bang, Pablo pernah message abang dekat Yahoo Messenger. And this guy dia balas. Dia balas. Nampak. Dia balas. Dia balas betul. Tuan Tanah Kedaung sendiri kita bukan, ini bukan plan Okey, silakan. Dari situ bang, memang Pablo masa dulu minat filem. Masa tu dah pakai nama Pablo belum? Belum. Masa tu kat Senton nama Amirul. Nampak? Nampak? Sama. Ni dulu orang panggil Sepul lah. Nanti soalan tu saya tak apa. Awak boleh tanya. Kita tanya dulu ni dulu. So daripada situ Pablo minat lakonan, tapi tidak melihat diri Pablo sebagai seorang pelakon. Tetapi my grandfather Datuk Pablo, dia suka ajak Pablo tengok movie dengan dia, dia cubalah kita tengok. So penggemar perfilman, dan especially on the P. Ramlee punya. Of course lah. Then watching you growing up, and of course ketika zaman Pablo adalah senario dan beberapa nama-nama besar yang mewarnai industri hiburan ketika itu. So dari situ Pablo tak sangka bang, lepas you talk to YM dengan you je, I rasa macam jadi pelakon macam best kan. One day lah
Tak tahu macam mana lepas pada tu rasanya tahun 2002 Pablo message abang kat YM. And then you respond bro. Okay, respon juga. You say, ya ini Saiful Apek. Oh bang, saya bilang bang, terima kasih. Masa tu dekat live messenger No, Yahoo Messenger. Yalah, Yahoo Messenger. Masuk Actually that is our first punya interaction. Tapi bukan ke time tu Pablo rasa, ya betul ke? I mean, mungkin time tu tak ramai lagi orang fake account, so call yang kita cakap fake account kan? Dulu tidak sehebat sekarang sebab masa tu it's just a chat, bukan voice. Yeah, I know. YM. Tapi okay, apa yang membuatkan Pablo rasa ini dia ni? Yo, display foto. Alah, come on lah, display foto. Yeah, you display foto and then you punya, orang kata apa, Pablo pun dia macam biodata lah. Biodata lah, of course lah. I doubt juga. Tapi masa tu kita budak bang. Yalah. I was like 16 kita just years assume old, 16 tahun. benda tu betul and sebenarnya memang betul pun. Memang betul pun. Allah Ta'ala dah susun mungkin ketika itu. Dan Alhamdulillah. bila Pablo masuk industri je, of course, your name tu memang dalam Pablo punya inspiration sebab Pablo melihat abang sebagai ikon kepada masyarakat. So that's the different, you know, the fame yang you ada tu lebih kepada masyarakat. That's how you unite everybody. Yep. Daripada umur budak sampai ke tua. That's really benda yang macam Pablo rasa macam, this guy this is fenomena. Fenomena. Dia pelawak, dia penyanyi, berlakon, tapi dia macam mana dia boleh, you know, out of nowhere you muncul as a bang, jujur bang, giving good impacts lah. Good impact. Industri kita penuh dengan muka handsome, muka pecarum macam Pablo, muka yang tak siap ke apa kan. Penuh. Tetapi abang berjaya menunjukkan paras rupa tak penting, jadi bakat. Bakat abang yang muncul tu yang ni kau nak cakap aku tak cukup handsome lah. Tak ada, tak cukup. Kau berani kau. Kau berani kau ni kita bela Kau tak tahu. Kita bela. Kita handsome bang. Yelah. Kita handsome. Tak. I mean, I get your point that kita nak enhance bakat. Ya. Okay. Dari situ bila berkenalan dengan abang pula dipertemukan dalam satu majlis. Yes, betul. Majlis itu adalah majlis di mana kita diperkenalkan untuk filem. I think that's the Caliber Empire? Yes. Itu okay. yang paling yelah, yang betul-betul kita tergelak, you know, you make a joke to me. Dia muntah dalam sinki. Kedai mamak. Orang kalau orang tak tahu, kalau orang nak viral kan mesti ingat yang bukan-bukan lah. Tapi tak, dia tengah mabuk gelak. Bukan, Saiful Apek kot. So apa saja yang dia buat macam ni pun Pablo dah gelak. Tak, sebab saya tak pernah tengok orang yang layan punchline saya. Biasanya dia statik. Saya tak pernah tengok lagi orang layan saya punya punchline sampai dia buat larian. Macam tu. Dia bawa lari gelak dia ke sinki. Untuk tidak mengganggu umum, tapi dia nak ganggu sinki. Pablo pernah kena marah disebabkan Saiful Apek tau. Masa itu kita orang ada satu scene bersama dalam Last Kopek. And then kita tengok I do my best already. Aku rasa budak-budak ni cuba nak mainkan aku ni. Budak mana yang berani cakap macam tu? Okey. Cerita. Kau gelak Kau cerita pasal scene ni. Kelakar sebab scene ni yang korang tengok ni serius, tapi ni dah berapa take sebenarnya. Banyak take berlaku, so Pablo masa tak tu boleh. Scene apa? Yang Masa aku ingat yang bersalam je kan. Salam je, dia nak introduction. Mungkin sebab Pablo tak pernah tengok dia serius, tapi dalam serius tu dia ada kelakar dia. So untuk watak yang dalam cerita Last Kopek pun memang different. You are not like a fully comedian. No. Kita bagi watak yang best. Dia jadi seorang gangster. Dia ada dia punya serius, dan Abang Pep punya screenplay pun I like it. Cumanya bila bekerja dengan Saiful Apek ni, Pablo terpaksa cakap dengan dia, bang, saya nak cari makan, jangan gelak bang. Kalau abang nak buat lawak, abang stick to that. Abang jangan ubah-ubah lagi. Masalahnya aku tak gelak masa tu. Salam, serius. Tapi muka abang kelakar. Tak ada kelakar. Dia kena serius, dia kena macam ni. Dia tak boleh. Yang tak boleh lah Pablo terganggu. Muka aku habis gangster tau. Aku kalau masuk bank, semua orang lari. Tapi lagi datang nak selfie kat aku. Tak. Masalahnya kita terpaksa buat take, banyak take. Korang tahu tak? Sampai apa saya bagi penyelesaian yang saya cakap, okey, tolonglah Pablo, kita masa tak banyak. Tapi dia masih gelak lagi. Saya bagi penyelesaian dia. Tak tahulah kalau dia ingat ke tak ingat. I give you a cup. Remember? Yeah. Saya bagi dia satu cawan. Satu cawan dia cakap, ni nak buat apa? Ni nak buat apa? Tu. Engkau gelak tu, kau pergi bilik sana, kau gelak dalam cawan ni, kau gelak habis 5 minit aku bagi, kau tutup. So lepas ni aku nak kau masuk set, kau dah tak gelak sebab gelak kau dah dalam cup tu.
Haram sama juga. Kena marah. Kena marah dengan director. Director tu pula Rin Imran. Ya, Dia ya, marah Rin. Pablo, kata kau tak serius Pang, kau gelak Pang, tak boleh. Tak, bukan Pablo dia. Sampai satu tahap tu Pang, saya terpaksa berlakon dengan abang tanpa tengok muka abang. Tanpa Saya tak nak tengok muka abang langsung. Paksalah. Sampai aku jangan sampai kau berlakon seorang-seorang ke. Ibarat aku kat situ. But since then bang, I don't know why, you know, every time kalau hang out dengan Saif Apek ni memang gelak kerja Pablo. Gelak tak tahu bang. Dia memang Tapi like macam Last Kopek Havoc, mungkin ramai orang tak tahu kan. Dia adalah actually karya you atau your concept or your idea or macam mana? Idea by okay. me and Along Izadi. Okay, and dia banyak orang tanya, Last Kopek tak pernah dengar pun. Ya. Ada orang cakap macam tu, tayang kat panggung ke, tayang kat TV and so on. So kalau kita nak jelaskan, sebenarnya Last Kopek Havoc ni sebenarnya satu keluaran ataupun satu produk untuk dalam format DVD. Betul. So kita buat road tour masa tu, and masa tu masih lagi ke apa tayangan DVD lah, so called DVD player masih lagi relevan lah. Betul. Sekarang ni lebih pada digital kan. So bila Pablo sendiri mengenali me as a comedian, tapi kenapa Taikosan? Because I mean okay. Apa pandangan ataupun apa perspektif Pablo melihat that mangkuk ni dia boleh bawa. Sebab Taikosan ni dia heavy punya karakter tau. And I memang seriously I sukalah cakap this is a challenge. Cuma macam saya terfikir like dia datang daripada seorang legacy yang muda. Muda ya. So I macam keliru. Bukan keliru lah, macam kenapa orang muda yang nampak the potential ataupun my credibility untuk selongkarkan di half side of me. Padahal ramai orang yang dah pernah bekerja, orang-orang yang lama dalam industri pun mungkin tak nampak benda tu. Dia nampak Saiful Apek is comedian. Tapi why? Pablo. Okay. Pablo pula. Why me? Taikosan. Ketika itu Pablo dengan Along, of course kita ada buat pemilihan pelakon-pelakon yang nak ni. Dan betul bang, masa tu Pablo pun baru setahun jagung. Mungkin disebabkan populariti yang Pablo terima daripada polisi pun membuatkan nama Pablo dia ada dekat atas lah. And then dari situ sebenarnya Pablo ni ada kelebihan macam evaluate. Okay, kita boleh menilaikan boleh Pablo boleh menilaikan satu sama. Instantly Kalau dia dah terbiasa dengan berdekat-dekat lamanya, why not try something new yang buat orang macam Saiful Apek boleh bawa watak macam ni. Okay. Tapi apa yang membuatkan Pablo rasa macam orang tua ni boleh ni? Atau you rasa like mungkin dia rasa tak boleh, aku boleh insya-Allah guide, groom ke, atau what's I do research of your character. Pablo buat research dulu untuk siap pelakon Pablo PD, kita tengok macam mana. Dan Pablo perasan bahawa abang tak pernah diberi peranan yang serius yang you know, because kerana you punya trademark, you punya comedian brand is the comedian. Comedian Then it's hard for people untuk beri you watak selain daripada tu. Diorang takut nanti you tak boleh bawa ataupun yes. you know, kebiasaan mereka berfikir. Ya, betul. Macam Pablo suka melihat dulu. You know, because I saw you that time, you are so value. You bukan saja seorang pelawak, dia seorang penyanyi, dia seorang pelakon, dia seorang pengacara. Semua kerja dia pukul. So dari situ Pablo melihat bahawa you know, actually it's not me, it's about the system. Hiburan tu sendiri yang kena sentiasa banyak beri peluang kepada orang. Jangan kita terlalu spectacle ataupun typical for this, or you are famous. Sebab semua orang opportunist kan. Macam Pablo orang kata jahat dia sampai gila kan, watak action all the way kan. Tapi one day Allah bagi Pablo kelebihan. Okay, you enough with the antagonist, now I bagi kamu protagonist, you become yang ada watak dalam Air Force the movie. Alhamdulillah berkat doa ibu, boom. So benda yang sama juga yang director tu sendiri melihat. So Pablo percaya benda tu sebenarnya dia atas kepada orang tu punya, kalau tak melihat dari segi keuntungan profit semata-mata. Let's talk about art. The real value of the, you know, the potential bukan daripada cerita tetapi pembawaan watak. So Pablo rasa kalau watak Saiful Apek yang dikenali sebagai comedian berdekat-dekat lamanya kita ubah, must be something good. It is happening impact. Cumanya ketika itu macam Abang Apek cakap tadi, ketika tahun DVD diperkenalkan, Pablo dengan kawan-kawan melihat bahawa ini opportunity ni sebab lepas ni dah tak ada dah DVD. So kita pun try score this DVD. Dia jadi macam masterpiece. Yes, masterpiece. But along the way, mungkin kerana kurangnya ilmu, kurangnya pengalaman Pablo dalam menerbitkan sesuatu projek tu, Pablo terlepas pandang pada piracy. So betul, when it happened, itulah dia masalah. yes, then I realised that I'm a deep
shit dah. Kita punya plan. Bayangkan abang masa kita buat tour tu, kita dah ada log every buyers daripada setiap orang. Yes. Tapi once become the piracy, benda tu dah tersebar, diorang full back all the order. So I lost a lot of money during that time. Memang bang, 8 tahun dah benda ni. Sebab tu apa yang Pablo belajar adalah begitu tinggi nilai dia. I lost a lot of money that time. 6 figure kot. Yalah, betul. And then for someone yang baru setahun jagung nak terlibat dalam penerbitan is a very bad call. But beli percaya dengan kekuatan kawan-kawan. Rupanya Pablo kena belajar lagi. Kawan-kawan di luar lakonan. Bercerita pasal ketika tu merasakan you masih dalam proses pembelajaran. You still new, trying to develop your maturity dalam industri, in kerjaya you, in everything lah, technically, physically, mentally. How sure are you offering me for watak yang macam tu, like aku anggap ni gamble atau this is a risk, atau yelah aku ni Pablo Amirul je. Kalau aku offer ni kat Abang Saiful Apek ni, dia nak ke? Do you have that? Do you have that feel? Atau aku beranikan diri lah, try jugalah? I beranikan diri when you offer yourself to be someone to monitor my progress. I offer to you something yang Pablo rasa your concern and your expectation on me ketika itu. Dan Pablo rasa opportunity. Kalau kamu percaya kepada Pablo Amirul, why not Pablo Amirul trust this Saiful Apek? You know something. And I admire you. There's a lot of thing I learn from you. Mungkin Pablo tak boleh sehebat abang dalam career, tapi Pablo belajar satu benda. I belajar satu benda yang paling best. Iaitu I watch you, bro. We was pada satu tour tu, masa kita buat Last Kopek tu, di situlah Pablo mengenali seorang Saiful Apek yang sebenar. Tapi I tanya ni, sebelum you offer, tapi all along the way, you melihat that, okay lah, ni you berani jadi brother you berani jadi seorang sahabat kepada Pablo dan juga sebagai you berani muntah dalam sinki apa ada hal? There's a price to pay. Itu harga dia. Tu ambil tu welcome. Ni, welcome drink sini bukan tu. Letak balik. Jangan rosakkan barang Bella. Sorry Bella. Tanya saya cerita. Dari situlah bang, disebabkan mungkin Pablo budak Sentul. I melihat daripada insting. My eyes look from the instinct, from my heart, daripada hati. Mungkin Allah ketika itu cuba membentuk, mengajar Pablo, tapi Pablo sombong ketika itu. So Pablo lihat bahawa jawab soalan abang adalah hati Pablo kata, he's the guy not gonna guide me outside the lakonan. He will guide me on this project. And yes, itu sebab salah satu faktor yang Pablo tawarkan pada abang adalah you too kind to me. Masa tu Pablo pun belum lagi menjadi seorang yang why I get Saiful Apek punya attention. So Pablo pun ada benda yang sama daripada abang. Tapi bila tengok abang punya willingness, keikhlasan abang untuk terlibat dengan sebuah produksi yang belum dikenali, Pub TV 19 tak dikenali pun. But you willing, so I think let's make the right call because this is Saiful Apek, nothing to lose. Nothing to lose. And I got nothing to lose except daripada kerugian daripada piracy. There's something yang Pablo frust. Ketika itu bang, I was there. I was depressed gila pasal benda. Talking about depression and frustration, we talk about it later. Alright. The world is changed by your example, not your opinion. Wow. Kita jumpa lepas ni. Ya, kembali kita lagi dalam Gitu-Gitu Bella. Hai, kau buat macam kafe je. Bang! Selesa kan? Tadi. Selesa kan? Selesa, sedap, panas. Dia dah buat dia punya method dengan karakter. Bercerita pasal method dengan karakter ni Pak. Sana tu 5 minit je aku nak kena cut tau dia punya gelak. Okay, serius Pablo, serius. Pak. Nampak? Vamos. Pak. Dia kalau nak method dia kena Brazil sikit sebab dia kita akan cerita kenapa Brazil. Tapi sebelum ni kita nak cerita sikit pasal figura. Sebab Pablo Amirul ni daripada masa mula saya kenal pun kan, dan I'm sure you will agree that Pablo Amirul ni dikenali sebagai pelakon figura aksi. Ataupun pelakon aksi figura. Saya tak tahu yang mana satu yang betul.
Pelakon Tapi action aksi figura tu macam yang kecil tu. ya itu yang kecil. Tapi ni dah dibesarkan dah. Besar figura action. Ataupun kita boleh labelkan lah. I think dah sinonim lah. Kalau orang cerita pasal Pablo, orang tahulah. Pelakon aksi. Kalau orang tengok Pablo sekarang, orang macam, tang mana dia action lah. Kan? Betul. Padahal saya rasa macam Pablo ni kalau saya cakap, okey bang, kalau tak kenal Pablo. Pablo ni kalau abang tengok apa dia? Saya nampak dia macam model underwear. itu imagine lah. Bukan imagine, Kalau betul imagine pernah berlaku. Pernah berlaku Joy Boxer. Model boxer lah. Mungkin lah kan, kalau saya tak kenal. Tapi since saya dah kenal, okey. Bila cerita pasal pelakon aksi ni, so called antagonist, adakah itu memang direction you atau memang all along the way you memang dah dikenali, you rasa macam lebih selesa dan peluang yang datang pun, tawaran datang banyak melihat macam bila cerita pasal Saiful Apek yang datang semua komedi and saya rasa selesa je because I rasa macam ini forte yang effortless. Aku boleh buat. Tapi kalau cerita pasal versatile, I can do more, I can do so many things. It's a challenge. So macam Pablo sendiri, adakah ini macam this is what you want or this is what you decide or what else? Maksudnya masih mula-mula tu lah. Kalau Pablo boleh Ataupun bawa, tak terfikir langsung. Kalau Pablo boleh bawa abang dan penonton back to 2012, 2012 lah, di mana Pablo rasa itulah tahun permulaan Pablo punya career. And before that, sebelum Pablo masuk industri, Pablo buat dulu bang, extra semua kan. And then one Itu day, kira percubaan lah. percubaan dulu lah kita nak tengok sebab masa tu Pablo Itu memang atas dasar minat lah. Ataupun actually I having a depression life between 2000. So just filling in the blanks lah. Fill in the blank. Sebab masa tu Pablo tak tahu apa nak buat dengan life Pablo ketika itu dan kita pun dah tak ada hala tuju. Mencubalah. One day my friend yang tolong dapatkan job selalunya sebagai macam tu. model dekat Honda. Model boxer. Bukan. Bukan. Honda. Job boxer tak after. tak My Honda. first project is model untuk motor Honda. Okay. Sebab Tu first lah. First 4,000 bang dia bayar. Okay, wow. Sebab diorang nak muka Asia yang Messi, masa tu Pablo Messi cengkong, so kena lah nak jadi bawa motor punya model tu. So dapat job. Dari situ Pablo bertemu dengan pencari ejen untuk lakonan. That's how we start. Masa tu Pablo dipanggil untuk buat extra aja Pak Pacar. Okay. So bila dah kita melalui 3 bulan sebagai extra tu, ada satu aksiden yang berlaku yang mana Pablo dirasa terhina. Rasa macam beginikah seorang ekstra dilayan dan juga untuk diorang diketengahkan ke peringkat yang seterusnya. This is how we treat people. So dari situ Pablo ada orang kata tepat pada 21 April 2012. I remember this so well. That's where saya nak letakkan direction Pablo. Time tu kita masuk industri sebab sosok kuku je Pak. Saya lebih pada nak fill in the blank, nak mencari rezeki, tak tahu nak buat job apa kan ketika tu. So buatlah, dibayar pun tak banyak, RM60, tolak ejen RM20, RM40. Lepas tu bagi duit minyak RM10, RM30 lah sehari, 12 jam. So berapa jam? 12 jam. 12 jam kena wajib ada kat situ lah. Tak Baik, kira lah shoot berapa lama. So satu accident tu one day nak balik daripada Uluyan, nak balik ke KL, dah kena tumpang. Satu kereta kancil, this talent manager lah yang uruskan. Satu kancil ada 3 orang. 3 orang tu dah lah dia potong. Lepas tu dia pau lagi RM10. Dia kata nak isi minyak. Pablo kata gila. Yelah. Kereta kancil apa gila minyak RM30. Tu ada. So bila dia ada menghembuskan kata-kata yang Pablo rasa terhina, dia dah lah waktu tu Pablo melalui tengok orang artis makan, kita rasa macam kita makan kat tepi longkang lah semua kan. Then one day I was like, I want to be like them. But when I be like them, I want to change the concept. This kind of culture ni Pablo nak tukar. So kat situ Pablo aim nak jadi, sebab Pablo nampak rasa terhina, rasa macam this is not the way we work as a team. Ini macam ada kasta, you know, ada extra ni. Tapi Pablo spend masa banyak, so melihat pada struggling tapi tak dihargai. So it spark me. One day Pablo cakap diri Pablo, no, I need to be better than this. Even sebelum you masuk tu pun you tak terbayangkan. Tak, tapi selepas penghinaan demi penghinaan dan juga kita rasa macam double standard is there. So I rasa macam I got change.
how I don't know. Tapi ketika itu Pablo tahu Pablo dah pernah solat subuh. Waktu tu Pablo cakap Pablo berani mati punya kali ni nak pertahankan kejayaan Pablo. There's no more manipulation. Takkan ada orang Pablo didedahkan dengan belajar buat duit yang tak betul ke, no more. Eksploitasi. Yes. So disebabkan tu Pablo cakap kat dia orang, okay, one day I'm gonna be one of the best. One of the best, but I don't know. So nak jadi hero tu bohong lah, semua orang nak jadi impian jadi hero kan. Itu juga Pablo ketika itu bang. Tapi bila kita tengok nak jadi hero tu, beratur dia 2 km, mandi dok. 2 kilo. Oi, bila nak sampai turn Pablo, ada juga yang potong queue balik. So tak best lah. Tapi bila Pablo tengok antagonis, brother dah tak larat dah nak buat jahat-jahat setakat dialog yang muka ganas dah, badan dah tak larat dah ni. So lihat Pablo punya badan ketika itu, fizikal Pablo. Oh, then I say, okay, let's do villain. Sebab villain beratur 50 meter. Ada cepat naik motor tinggi, cuma dibenci. Tapi it's okay, I got pay. Dulu Pablo fikir, dibayar. Asalkan dibayar, jalan. So that day, I decide, I want to be one of the best. Masa itu Pablo dah decide, 21 April 2012, I want to be one of the best villain. Pablo nak berlakon lebih kurang 10 filem dalam masa 5 tahun. Pablo nak jadi orang kata antara yang terjahat dan action lah. One of the best, not the best. One of the best. Alhamdulillah, berkat doa ibu Pablo, Pablo dapat kecapi Polis Evo dalam masa 3 tahun. Pablo ada buat 12 filem dalam masa 3 tahun bang. Polis Evo ke antara, tak tahulah saya, remind me if I'm wrong. Saya ingat satu scene tu yang Pablo kena pukul lunyai dekat jeti. That was apa? Polis Evo ke? Polis Evo. Itu satu. Ya, 2001. That was, kalau you tanya bang, apa lakonan Pablo yang abang terkesan ataupun first tengok, what's my impression lah. So I rasa macam like, muka baru siut. Muka baru yang dia ni daripada mana You know, I rasa bukan saya je yang bertanya. That caught your attention. All the viewers. That was my first impression and it really got my attention. Yang I rasa macam, bagus ni. I saw your potential, I feel you. And I rasa macam, siapa yang direct ni? Selalu sebab kejayaan seorang pelakon pun sebenarnya di sebalik sutradara yang guide kita. You know, dia akan make sure every second, every inch of our reaction or the way we throw our dialogues, it have to fit in the script. It have to fit in the storytelling. It have to fit in the idea and the concept of sutradara tu sendiri. And masa tu siapa yang direct? Gas Abu Bakar. Gas Abu Bakar. Right. Kemuncak wujudnya Pablo ketika itu. Apa nama karakter? Jimbo. Jimbo, bukan Jumbo. Jimbo. Bukan Bimbo. Bukan Jumbo. Bukan Jumbo. Tak. Itu Jumbo. Jumbo. Jumbo Jet. Jimbo dengan Jumbo Okey. Jangan bagi daun jumpa lah. Untuk yang itu bang, thank you di mana abang rasa abang itu memang honestly that was my first impression. You got my attention. That was filem Pablo yang ke-11. Oh, okey. Filem yang ke-11 dan nampak tak harga dia untuk Saiful Apek kenal Pablo filem ke-11. Allah. Itu harga dia. I mean, kita nak educate orang. Like, you know, even China, Great Wall of China tu tak jadi dalam satu hari. Kan, tembok besar China tu. Sama juga macam Saiful Apek. Same goes, Pablo Amirul. Dia orang akan lalu di fasa ni. Yes. Yang mula dikenali. Even macam berbalik pada yang sebelum ni, I tanya macam mana you dapat nama Pablo Amirul. I tak tahu kita cerita tak. Tapi kalau myself, Saiful Apek tu wujud masa Melody tahun 1997, masa first digandingkan dengan Kak Oji. So masa tu set Kopitiam and dia orang cakap this is trial je untuk 2 minggu. So maknanya saya menjadi Timal. Tahu Timal apa? Tikus Makmal. Tikus Makmal. Maknanya eksperimen. For me tak ada, sama macam you got nothing to do. So ini you pun started with like an extra. So I rasa macam I extra je. Tetapi the vibe tu dapat ganding dengan Kak Oji. This is a multi-billion opportunity. It is. Kak Oji kot. Sampai sekarang kita tahu Kak Oji tu level dia. Nak duduk sebelah dia and reputasi dia tahu dia very strict and garang, cerewet and so on. Nak sparring pula lagi tu. And then I tanya, so saya duduk kat Kopitiam ni saya buat mamak tertarik ke kalau ikut kriteria tu? Mamak lah. Masa tu producer dia Allahyarham Ismadi. Tak ada dah.
Dia yang create, dia cakap tak, kita nak lain. We want to break the ice. Kita nak turn 180. Instead of mama, you pakai baju Cheongsam, you jadi Apek, you buat accent Apek. So that was the jawab first. soalan. Pablo baru nak tanya mewakili penonton-penonton kita. Ya, kita ya, kenapa ya. Saiful Apek sedangkan Saiful Saiful belakang Saiful Apek. gerhana. Abang muka tak Cina? Tak. Dah sunat belum? Saya ada 3 Dah sunat belum? Boleh tunjuk? Tak nanti Kang Bella kan cakap sini kat tak ada, kita tak sediakan. Sebab confusing juga Pablo. Saiful Apek. Saiful Apek. So, but you doesn't look like Chinese. Okay. Doesn't matter how I look, but that's a curiosity yang kita tak boleh nak marah orang. Tak. Saya ada 3. In me, I have 3. Okay, dalam IC, Saiful, nama Melayu. Muka, mamak. Muka very the Pakistan. Macam, macam kan? Okay. Tapi dikenali sebagai Apek. So, I have 3 race in me which describe Malaysia. We are a multiracial race. So I have 3 in me. So macam di situlah melekatnya nama Saiful Apek. Make sense bang. Ha. Sebab Pablo pun bila Pablo Amiro orang tahu ada yang Latino pun tak tahu. Perwatakan. Tapi kadang-kadang kita fikir daripada benda yang macam mana kita nak cakap nak kata main-main, kerja ni bukan kerja main-main. No, Tetapi we get paid. we started small. Yes. Orang cakap berangan is free. Yes. Confident is key. Yeah. So, apa yang kita buat tu sebenarnya kita nak merealisasikan dan kita ada vision. Yes. Mungkin 10 tahun akan datang, orang akan sebut-sebut dah Pablo Amirul. Sama juga Saiful Apek, mungkin tak 10 tahun akan datang. We have a dream. It all started from a dream. And we have the faith and belief yang kita, dream do come true. Betul, tapi kena ada effort. Kena ada ikhtiar, kena ada usaha, kena kesabaran yang sangat tinggi, mentally and physically. Betul. So, apa timeline yang you lalu, kita nak kongsikan dengan diorang, where you started, like mungkin ramai orang tak tahu. Like macam saya tahu sikit reputasi you pernah sampai ke Brazil. And then, boleh tak cerita sikit secara ringkasnya, daripada sampai you ke Brazil tu, sampai you patah balik ke Malaysia, apa relate dia? Mungkin tak you pergi Brazil, you belajar. Betul. So, apa yang you belajar di sana, ada tak relate dia dengan, kerjaya sekarang? Does it membentuk siapa Pablo Amirul sekarang? It is actually bang, membentuk siapa Pablo hari ini adalah disebabkan my journey pengembaraan Pablo di South America. Brazil tu is it pilihan you atau memang my dihantar? Pilihan tetapi ditentukan oleh Allah lah. Allah yang hantar Pablo. Pablo sebenarnya buat I got this IB program, the scholarship from the Rotary. And I got the opportunity pergi ke sana untuk belajar dan semuanya. Tapi dekat sana tu pelajaran tidak begitu menjadi topik utama Pablo di sana. Tapi lebih kepada survivor. I was alone. I never been there in my life, tak pernah keluar sejauh tu. So you pergi sana based on scholarship? Scholarship. Tapi scholarship yang sangat kecil lah. Kecil lah. International Business and Relationship. So bila you cakap pasal survivor, of course you belajar dan sambil you kat sana you have to survive, you kena bekerja. Yeah, I do. Bukan kerja yang legal lah, kerja yang illegal lah bang. Kena buat nak survive. I mean, I'm there alone as a Malaysian, Melayu lagi, orang pun bukan peduli pasal Pablo pun. Kerja yang illegal ni macam sembelih ikan. Sebab itu kan kita membunuh kan. Kerja-kerja yang Pablo rasa tidaklah begitu Pablo berasa bangga untuk nothing to be proud of lah. But in a way to survive. I just want to survive because we have to adapt the culture. Kita kena adapt. Ada kat sana you masa sebelum you jadi ni apa iklan boxer tu, you kat sana you practice macam mana cara kan illegal. Begini cara anda memakai boxer. Dia sensor sikit tu. Betul itu illegal tu. Okey, kita tak nak bagi tahu orang apa dia. Kita tak nak go details on that. Betul. But that is how lah dia punya timeline so called. People survive, you survive. You sometimes you did the mistake and then the thing that you're not so proud of lah. Tapi you have to do it. Itu timeline laluan. Timeline dia lah yang Pablo terpaksa lalui dan nak survive. Cuba you seorang-seorang orang Malaysia pergi sana, tak ada community, tak ada siapa yang bukan tempat kita pula tu. Bukan tempat kita. Banyak pada ketika itu Pablo 17 tahun. What you expect 17, from 17 years old who never you still look 17? Nampak? Nampak tu? Ditaja oleh Bella. Muda 17 tau. 17 bang. I was
Okey, masa tu 17 tahun. Yes sir. Masa belajar di Brazil tu Si sendiri. senior. Okey, you adapt. Ya adapt. Kan? Adapt. Adapt, and saya yakin Pablo mengekalkan kemelayuan kita tu. Oh yes. Sampai orang tahu, where's this guy from? He's from Malaysia. Malaysia. Betul lah, mesti Si. orang dah tahu dah. Elison Malayo. Kalau Orang orang Melayu. Oh, maknanya orang tahu dah. Ni kalau orang Malaysia, orang Melayu ni macam ni dia prinsip dia tu kan. Music, dia punya kering, dia punya survival mode tu. Macam Pablo, ada student dia pergi memang nak completekan study dia without any Yelah. this punya budaya. But Pablo, I have to adapt dua-dua benda. Yelah. Sebab survival kat sana lagi Betul, tinggi. betul. Sebab sana negara yang memang jenayah is Ya, everywhere. kita tahu, So, yes. I have to. Ya, Sebab kalau Pablo nak survive kat sana, Pablo kena bercakap macam orang Portugis, kena kenal budaya diorang, kena bercampur You dengan can't diorang. fight them, join them. Join them. Yeah. Why I want to be the enemy of Brazil? betul. Brasileiro was so nice people. Yeah, Cuma yeah. in order untuk kehidupan, diorang terpaksa buat benda yang memang siapa-siapa dalam dunia ni Berapa buat. lama? Berapa lama? 2 tahun setengah untuk, bang. Okey, itu 2 tahun setengah. Berapa lama untuk Belajar Pablo, bahasa? Bukan, bahasa satu. Untuk menyesuaikan diri dengan Oh, suasana dia lah, Brazil it tu. took me about 3 to 5 months. 3 Okey. to 5 months. Untuk menguasai bahasa yang basic. bahasa, budaya dan juga cara lifestyle. dia orang tu lah, lifestyle dia Sebabnya kerana Brazil itu terletak di antara di antara khatulistiwa dan juga tropikal. Cuaca lah dari yes. segi So cuaca. khatulistiwa kita punya negara lebih kurang Dekat lah, kat sini. cuaca kita tak ada masalah lah. Dia cuaca tak ada winter, masalah. tak ada apa. Yes. Tapi disebabkan environment tu seakan-akan macam berada di Malaysia membantu Pablo untuk adapt lebih cepat. Yup. And then bahasa pula menjadikan Pablo cepat untuk menguasai adalah kerana Pablo dekat sana semua orang cakap bahasa Portugis. Betul, Pagi bangun, malam, siang, malam semua bahasa Portugis. So membantu Pablo untuk belajar lebih cepat sebab dalam keadaan kita terdesak kadang-kadang keadaan yang begitu menekan kita, darurat kita akan lah. develop diri kita. Ini manusia ni ada satu benda yang bila kita terdesak, kita terus ada anjakan paradigma tu benda kan. yang kita boleh pelajari. terus boleh pula kan. Boleh pula. Situ disebabkan environment membantu Pablo punya budaya dan kita dekat situ Pablo jadi free thinker. Bebas untuk lari daripada typical Malay ni kan. So situlah sebab kita berjumpa dengan ramai orang-orang daripada pelbagai negara. Susah tak dia nak terima Pablo? Maksudnya sebab biasalah macam negara ni negara aku. Kan? Kau ni foreigners. Of course dia akan melihat kita sebagai orang luar. Tapi susah tak dia orang nak menerima Pablo tu sebagai seorang yang sebenarnya boleh fit in tu dia orang. Okay. É difícil para todo gringo que para Brasil, claro, é difícil. Mas quando você fala português, fala sobre com brasileiro, todo mundo é fácil. Maksudnya, sesiapa saja yang pergi ke Brazil ataupun mana-mana negara, kalau kita tak bertutur dalam bahasa ibunda mereka tu memang akan susah. Tapi kalau kita bertutur dalam bahasa, contoh kita lah orang Malaysia, bila kita dengar orang Indonesia, orang Bangla, orang Nepal boleh bertutur dalam bahasa Malaysia, we welcome them. Betul, kita rasa honoured. The same thing, orang Brazil, dia terima Pablo sebab kebolehan Pablo bertutur dan bercakap pun macam sebiji, macam capoeira, only the strong, Paranawe. Tak, ini lawak. Ini serius. Tapi kalau macam kita kat Malaysia, kita melihat foreigners ni, kita tahu kan, kita melabel, most. Mungkin kita tak, kita treat, kita rasa human is always be human. Kan? Adakah Pablo rasa kat sana tu sendiri, macam ada double standard tu, kalau foreigners ni, level dia ni, kan? For the local, ada kasta. Ada hidup berkasta. Oh, local. Local itself pun. Dia ada untuk orang kebanyakan, untuk orang atasan, untuk orang bawahan. Dia ada. Macam kita bukan kasta, kita golongan dari segi ekonomi T20, B40 kan. Ni kasta. Kasta dah ditetapkan by kawasan territory. This is new. So you tak boleh masuk kawasan orang kaya selepas pukul sekian-sekian. Tak boleh. Kalau tak, diorang akan tangkap orang bawahan. Pada diorang, orang bawahan ataupun orang kebanyakan akan lakukan jenayah. So to protect the elite people, to protect those people so-called contribute the economy, sama. Faham. Samalah. Yes. So banyak persamaan sebenarnya lah. Mana-mana negara pun rasa macam tu lah. Cumanya adalah kerana diorang melihat Pablo berani. Diorang melihat Pablo begitu cepat belajar bahasa diorang, begitu cepat menghubungkan orang-orang yang keliling. Sampai orang nampak Pablo je, diorang terus, ini budak mamak Malaysia ni lain macam sikit. Dia semua geng semua dia pegang.
sebabkan kebolehan kita buat PR. That's why Pablo kat sana survive. So bila I survive, I have to mingle with so many group, so many people, yang so-called cartel, gangster, mafia. I watch everything bang. Tapi Pablo buat cara Pablo, respect. You know, we make a benefit for everybody. I be protect. Tapi tidak menjadikan Pablo sebahagian daripada mereka kena nak bertatu ke apa tak. Kerana Pablo ada prinsipal lagi. Because every time I want to do the tattoo, muka ibu keluar. Muka ibu keluar dengan ngepek. Itulah dia. Oh, balik please. Takut lagi ibu daripada kan. Betul, sebenarnya didikan kita kan. So I pilih tindik. Oh okey, Orang pergi pilih, kau nak tindik benda ke tu kau nak boleh tattoo? heal. Aku tindik lah, tindik telinga sini dengan lidah. Nak adapt lah tu. Nak adapt, kononnya ya. Yalah, orang alih. Janji jangan ada apa benda ni kat badan kan. Tapi on ethnicity wise kan, Pablo rasa macam diorang macam yalah, kalau kita boleh differentiate dekat sini, kita boleh tahu kalau orang ni daripada luar, contohnya macam Indonesia tu serumpun dengan kita, tak jauh. Tapi macam kalau orang Nepal ke, Bangla ke, kita boleh nampak differentiate. Tapi macam Pablo sendiri kat sana, pernah tak macam dia rasa, oh dia ni sebenarnya Mexico ni? Tak, diorang tak macam dia tak rasa, macam dia orang tak tahu yang you are Malay, tapi dia orang macam, ni tak tahu sebab kulit kita diorang, seakan-akan sama dia orang rasa macam ni South American. South America punya orang, cuma tak tahu mama ada tak? Ramai tak? Ke, ramai yang rasa macam ni South America. Tak, dia ni orang Amerika, tapi bila Pablo tanya, no, you're not so Brazilian, you're so Malaysiano. Oh, Malaysiano. dia boleh. Okay, you so ke loco, ke locura. Loco gila lah dia. Okey. Macam tu bunyi dia. Macam dia orang terkejut lah. Sama je. Bukan orang South America. Bila orang tahu yang Pablo ni bukan orang negara mereka dan boleh bertutur dengan baik, dan itulah antara satu faktor utama yang menyebabkan Pablo diterima oleh masyarakat. Iyalah, itu betul lah. Itu access immunity kita lah, immunity. That's why when everything I learn during that time, bila ada opportunity, peluang untuk melakonkan watak-watak yang pernah Pablo dia kadang-kadang dulu relate kan. Dulu Pablo pernah tanya diri Pablo, kenapa aku pernah rasa macam pernah sampai sini sedangkan first time ni bang. Dia ada pernah tau macam Pablo, deja vu. Yes, something like I call like, kenapa rasa macam selesa kat kawasan ni? Kenapa kita rasa selesa kat sini? Macam seolah-olah aku pernah berada di sini. Tapi bila Pablo dah bertahun lamanya, bila dikaji, ada orang abang-abang bagi tahu, kau dah ditunjukkan dunia ni dalam perut mak kau. Sebenarnya kau tak sedar. So benda tu yang menyebabkan kenapa ada sebab kau berada di sana, kau ni. So make a sense lah. So that's how I use all my acting disebabkan pergaulan yang pernah Pablo ni. Cumanya Pablo tak suka nak kita macam, kita tahu geng-geng ni di Malaysia tak ke mana. Kalau luar tu lain, protect all the way, your family, your satu keturunan akan dijaga kalau begitu bermakna di dalam sesuatu organisasi. So here is no. So that's why Pablo bawa lakonan-lakonan tu base adalah daripada pengalaman Pablo hidup di luar, bercampur dengan ideologi yang sesat, yang free thinker, yang atheist, and then I go for the criminal punya gang, yang survive buat illegal stuff. You nak buat illegal stuff kat sana, you kena ada orang yang illegal lah. So macam Pablo cakap, tidaklah meletakkan benchmark yang buruk kepada Malaysian yang pergi sana. Tidak, I just want to show them, they know that orang Malaysia adalah orang yang survive. Orang tahu. Itulah kita survive. Rasanya itu antara kata-kata Laksmana Hang Tuah sendiri, takkan Melayu hilang di dunia. Tapi bila ceritakan perjalanan you dekat sana tu, sedikit kan suasana perjalanan pengalaman Pablo kat Brazil tu, bawa balik ke Malaysia. Okay, you balik your hometown of course. Aku rindu hometown aku. Rindu. Okay. But the thing is, bila you balik tu, you nampak tak? Perjalanan aku ni, aku akan jadi Pablo Amirul. Okay, nama Pablo tu sendiri, sebelum kita cerita ke tu, nama Pablo tu sendiri di mana? Adakah dimula di Brazil? No, Pablo lah. Pablo tu dekat sana lah, dia orang panggil Pablo lah. There's one day Pablo dah kat sana, orang kata dah selesa, dah dikenali dengan orang. So I rasa macam Emerald, Amiru. Kau annoying aku nama macam Pablo tu sendiri ada nama dia, ada pengertian. El Diablo, dia panggil yang sambung orang yang fighter, orang yang boleh hidup survive, adventurous guy. Significant tu orang yang rebel. So orang yang kuat lah. So masa tu Pablo idolakan Pablo Escobar. Dan kebetulan di Brazil dia menjadi satu tesis pembelajaran kerana apa yang Escobar buat tu salah, tetapi sistem yang dia boleh meletakkan diri dia menjadi orang yang begitu kaya tu diguna pakai. Sebab duit yang dia dapat daripada, actually the best business in the world is drugs.
Memanglah. The best business in the world is simpler, drug, but the dadah. riskiest, Yes, itulah dia. from The dadah most dangerous. the most dangerous game. You play around with the people's money, Tapi- you are so mati. Tapi the most profitable lah. Profitable. So that's why the system yang diguna pakai dalam bisnes diorang, from the demand punya permintaan, ambil stok, bagaimana untuk save, bagaimana untuk packaging, bagaimana untuk kita pecahkan agihan, bagaimana daripada barang 100 jadi $200. So it's a system. You Ingat Pablo tu cerita benda ni bukan suruh korang try tak. Jangan. Tak, dia cerita pengalaman kat sana. Jangan. Sistem kat sana. Sini jangan. Sini 39B, 39A, jangan buat gila dia. 302 kau nak tampak mana? Jangan. So bila sampai ke Malaysia ni sendiri, you are totally a newborn lah senang Newborn. cakap. Seperti baru aku lahir. Try to adapt the culture of the aku people. dah kena reset balik. Kena reset balik. Aku kena reset balik Malaysia, tapi at the same time aku nak bawa apa yang aku belajar kat sana, pengalaman aku, my suffer, my struggle kat sana, aku bawa balik sini. Have you ever wondered that aku akan jadi Pablo Amirul? That's why all the struggling yang Pablo lalu daripada umur 17 sampai umur 20 tu mendidik Pablo, sebab Pablo bukan saja kat Brazil bang. I went through so many region, benua. Negara memang countless lah Pablo pernah pergi sebab Pablo buat backpack. Because masa habis belajar dulu, Pablo ada impian. You know, from my illegal activity, I make a lot of money. So I want to use that money to travel the world. Sebab kita tak pernah mengenali dunia. Pablo orang Melayu yang tak pernah keluar sampai Brazil. So graduate, kita hantar back, call ibu kata nak balik kemudian nak pergi travel. Because masa tu kita ada pamper kawan-kawan yang kita catik kan. I want to visit you, I want to visit. So Pablo dah set dah. So that's how I start my journey. And then balik tu, itu yang Pablo cakap tadi bang, kerana struggling, kerana benda-benda yang buatkan Pablo rasa, you know, when people look down on you, when you have something to deliver, wait for the opportunity, tak dapat. Itulah Pablo letak dendam maksudnya amarah Pablo yang I want to be somebody in this industry. You on fire. You on fire. On fire. Tapi bukan pada nama, tidak. Pablo nak jadi seorang bintang, tapi bintang yang boleh menyatukan orang. It's not about myself, because I saw myself masa saya jadi extra, saya makan tepi longkang terus pun saya ada niat. One day I'm going to be this, I'm going to change. It is work. Bila Pablo ada nama besar, Pablo ada kelayakan untuk, bro, makan aku. Yang makan tepi longkang, sini. Bang, ni untuk hati. Ini ni Pablo Amirul. Gua ada watak sekarang ni, makan sini. Okey, kalau korang nak tahu apa Pablo masih tak menjawab lagi soalan keseluruhan tu. Macam mana dia start balik kat Malaysia? Kita jumpa selepas ni. Bertemu kita semula dalam Gitu-Gitu Bella bersama Pablo Amirul. Okey, kita bercakap pasal perjalanan beliau sendiri dan bagaimana suai kenal. Apa tu? Apa ni? Nak buat gitu-gitu tapi nak buat betul B, Bella. Nanti kita fikir Dah. Ngantuk sangat. Biar gila jangan bodoh. Biar G jangan tak. Okey, kita nak tanya bila tadi kita dah cerita dah sebenarnya kita dah kupas sikit macam mana dia mula-mula masuk jadi ekstra, and ada diskriminasi kat situ, eksploitasi walaupun hanya ekstra. I think these are the things yang memberi reflection yang tak baik ataupun bad impression pada mereka yang baru nak menjejakkan kaki dalam industri. Tak naklah kalau macam tu. Like pada saya sendiri, there's always a first time for everything. Apa yang kita buat mesti ada kali pertama. And kali pertama ni kita tak boleh expect everything is good. So kita nak bercerita kat sini bukan kita nak provoke, kita bukan nak menuding. Because as for me, if you're not a part of the solution, you are a part of the problem. See? And a problem is not a problem, but your reaction to the problem is the problem. Is how you react and how you handle. So sama juga kalau kita ada masalah atap bumbung bocor. Kalau atap bumbung bocor, jangan asyik sibuk lap je lantai. Bila nak habis? Takkan selesai masalah. So kat sini sedikit sebanyak kita nak bagi tahu kat orang apa yang kita kongsi ni mungkin sesuatu yang boleh terkesan untuk memberi inspirasi pada diorang, membakar semangat diorang. Mungkin diorang pun pernah melalui struggle. Semua orang akan melalui struggle masing-masing, and ups and down ni memang kita ada dugaan. Because dalam Quran sendiri dah sebut dalam firman Allah, tidak bertakwa dan beriman kamu jika kamu tidak diuji. Dan kalau dunia ni tak ada ujian, itu bukan dunia namanya, itu syurga. So kita belum sampai sana lagi.
Macam Pablo sendiri pun pernah cakap, engkau kalau tak pernah duduk syurga, tak pernah duduk neraka, jangan judge aku. Itu kata-kata Pablo. Ya. Okey, sekarang ni kita nak cerita bila Pablo dah sampai kat Malaysia, you dah melalui fasa ekstra tu, and then 11 filem baru Saiful Apek kenal Pablo Amiro. And then baru kita bekerjasama pula dalam KL Vampires, dalam Cium Last mulut Kopek selepas Havoc. 25 filem. Kan. Kau main kau Last Kopek Havoc, mungkin ramai orang tak tahu kan, kita akan bagi sedutan sikit klip. Kita ada, sebenarnya untuk ini pun kita ada cerita kisah sebaliknya. Thank you. Tapi tak apa, nanti kita akan share kat korang lagi. Sebab saya mungkin juga akan dijemput pada dia punya. Sebenarnya kalau ikutkan dia yang start the idea untuk jemput saya. Tapi last kali tak ada benda jadi kebetulan, semuanya ketentuan. Yes, sir. Dan kita kena baik sangka pada dia. Tapi we did it, we make it happen, kita kat sini. So all along the way sampai ke konten-konten digital macam cockfighting. Ya. Lepas tu Tioman yang Island Tioman Calling. Island Calling. And benda ni semua orang cakap, dia sebut apa tu, dia sebut apa. Okey, karya-karya ni dia sebenarnya sangat rare, sangat eksklusif. Rare ni ada dua je. Rare yang best kita panggil hurray. Rare yang tak best, rare yang tak best ni. Kau mesti gelak lagi besar. Hare! Aku dah tahu dah. So terpulang lah. Kau nak jadi hurray ke hare? Okey, kau nak jadi hurray, kau nak jadi hare. Okey, daripada hare menjadi hurray, okey, dah melalui fasa sampai ke jadi extra and so on. Mungkin dah dapat opportunity untuk peluang-peluang yang lebih besar dalam 11 filem tu sendiri. Tapi dikenali daripada Police Evo. Yes. Rasanya I think you will agree with me that dekat situ titik mula yang orang semakin mengenali Pablo. Yes, sir. Betul kan? After 11 filem baru dikenali begitu satu Malaysia. Sebelum ni dikenali tapi tak sehebat Police Evo itu. Yelah, dia maknanya tengah mencipta nama tu lah kan. You trying, orang cakap it's an investment lah to get the value. So are you surprised? I mean bila Police Evo tu sendiri, are you surprised atau you of course kita ada hopefully that watak ni lepas aku dah berlakon, lepas tu kita dijemput pula tengok preview kan, kita tengok reaction reporters kan, I mean kan, I mean like wish this is it. I know you've been there before, that feeling, right? Yeah. That's why I tahu that bila bila bercerita pasal that turning point tu, dapat rasa lah. Yes. What can you say about that? Okay, that first of all, Pablo nak tu? have to big thanks to these people lah dulu. Joel, Gayatri, Gus Abu Bakar and Saizi Sam himself. Because dalam Police Evo itu, Pablo dijumpai oleh Joel So dan Gayatri. Diorang datang kat MIG, casting Pablo kat situ. Sebenarnya nak casting orang lain. Nak casting orang lain bukan Pablo. Kisahnya. Pablo ni kiranya ini je lah yang ada talent kat MIG ni. Replacement lah, substitute. Replacement yang tak expect. Masuk bilik MIG tu ada Gayatri dengan Joel. Masa tu Pablo tak kenal. Tapi tahulah Gayatri ni. And then dia suruh Pablo buka baju. Pablo macam, gila apa casting macam ni buka baju. David Teo, buka lah, pose di depan Gayatri. I like this one. Okay. Terus dapat. Okay, replacement, unexpected dulu first. Second, Jimbo itu telah digraf, telah difokuskan sepenuhnya oleh Saizi Sam. Okay. Saizi Sam bang. Masa tu Saizi Sam juga cakap dalam kita punya script reading, tiba-tiba dah buat dialog. Pablo ada dialog. Tapi saya kata, boleh tak Pablo ni jangan ada dialog. Dia orang lain dia ni kata. Pablo pula masa tu bodoh, fikir macam, bro, kalau tak ada dialog, payment tak potong kan? Payment tak potong. Betul cantik, baru buat. Dan tak sangka, Saizi Sam ketika itu, dia ni, Pablo tak faham perkataan The Magician dulu. Macam abang lah, fenomena, I tak faham dia dulu. So, dari situ, dia tengok skrip, dia tengok suasana, dia tengok struggling, dia tengok gaduh semua, dia cakap kat Pablo, filem ini akan jadi filem yang paling best. Ini filem yang meletup ni. Sam sendiri confirm. Masih mulut dia memang filem tu meletup. Dan Jimbo Police Evo memang Pablo dedikasikan kepada Saizi Sam sebab dialah yang hari-hari train Pablo, hari-hari. Sampaikan kami berkongsi tempat duduk dalam kereta dia 370Z tu. Pablo duduk dengan dia berkepit ni macam ni 20-30 km daripada kita punya hotel nak pergi Permaisuri. Sam, aku ke best. Dia pula tukar. Okey.
That's moment. I have a great moment. So dari Yeah. situlah kerana bukan Pablo nak cakap diskriminasi itu satu benda yang it's happen. Yeah. Cuma ada orang dia give up terus benda-benda macam tu. Yeah, Macam yeah. Pablo Pablo melihat kalau aku diberi peluang dapat nama dalam industri ni disebabkan tak kisahlah watak jahat yang dilakukan memberikan kesan, tapi kita cerita achievement. Sekiranya Pablo ada achievement, am I gonna keep my words? Ya. Adakah Pablo akan buat apa yang Pablo cakap, tak nak ada diskriminasi. Filem lain tak apa, not with my film. My film, Pablo lebih concern the people around me because I work as a teamwork. Pablo dah diajar daripada first film sampai Pablo meletup. Alhamdulillah sekarang ni kita dah 2024, dah 25 abang, tak adalah nak hampiri abang, taklah. Tapi Pablo hanya melihat diri Pablo ni fill in the blank. So achievement Pablo, kejayaan Pablo itu sekiranya boleh mengubah kita punya hala tuju industri, why not? I want to be in this thing rather than make money, rather than I just make kepuasan dalam berkarya dikenali kerana Pablo Amirul. Sebenarnya Pablo Amirul tu ataupun Saiful Apek dikenali disebabkan ramai orang bekerja untuk kita bang. Orang-orang ini yang membantu kita naik. When we up, is that wrong for me to do this? I know some people akan cakap bahawa buat apa kau nak menyusahkan diri, nak tolong orang ini, bukan kerja-kerja kau. Tapi no. Selagi Pablo dikenali, selagi filem Pablo memberi kesan, selagi Pablo boleh memberi impak, selagi itulah Pablo akan berjuang untuk industri. Diskriminasi dalam industri ini. Adakah Pablo tak nak ataupun seperti mana selebriti-selebriti lain yang jaga periuk nasi sendiri, just care about yourself, don't care about the people. I can't do that, honestly. Jujur. Tapi ada tu yang kata, kau tak boleh jaga aku belah. Ada. Ada. Kita nama-nama besar lah selalunya. Mungkin ada juga budak-budak baru yang sampai buat macam tu because pengaruh sekarang ni kalau nak ikutkan, kita dah ada dulu, sorry to say lah, I feel sad. Bukan sad lah, in a way like ini semua ketentuan. Dulu kau nak jadi famous, kau kena masuk TV, radio, filem, pentas and so on lah, whatever it is. Tapi sekarang ni kau kena famous dulu baru kau boleh masuk sana. Dia dah terbalik dah. The process is different now. Dia dah terbalik dah. Kau kena famous dulu. So maknanya kau tak payah lalu uji bakat dah. Ada lagi pelik. Apa dia? Follower banyak. Lagi cut. Inilah dia yang cakap ni. Kau dah famous, kau ada banyak follower, baru production. So, Pablo rasa benda ni satu benda yang sihat ke? Atau ada pros and cons? I mean dulu, maksudnya kalau orang nak ni, kadang-kadang orang tu susah. Dia nak pergi ke bandar, nak uji bakat, tambang tak ada, tempat tinggal tak ada. I mean kesian, orang tak ada platform. Betul. So, terbantutlah impian dia sampailah dah beranak pinak. Betul. Tapi melihat daripada perspektif pros and cons. So kita tengok sekarang digital platform ni ataupun so-called influencer, media sosial, apa pros and cons ni? Pro and con dia banyak bang. Pada Pablo, ada bagus. Digital tu bagus adalah untuk kita macam cakap, kalau bersusahnya kita nak pergi ke satu tempat untuk diperkenalkan yang diri dia tak mampu lah. Maka digital tu mungkin menjadi solusi. Sekiranya kita menggunakan apps ataupun so-called teknologi dengan cara yang betul, maka betul lah. Maknanya dia boleh tunjukkan kreativiti karya dia. Kreativiti. Kalau itulah caranya maknanya untuk establish nama, untuk orang kenal dia kan. Orang kenal. Tapi kalau kita guna cara yang salah, maka yalah. pada yang benda-benda salah bodoh ngarut viral yang tak senonoh tak apa. Contohnya benda itu tak payah nak beli follower, kau nak kena beli follower disebabkan nak fulfill certain punya demand. So that's the thing, salah 2 juta followers tapi komen 3 orang. 3 orang. So kat situ doesn't make a sense to me. So to me macam apa yang Pablo buat ni tidaklah kita nak ni tak. I respect everybody punya ni. Cuma Pablo punya cara adalah sebab jujur abang, selama berdekat-dekat Saiful Apek di dalam industri hiburan Malaysia, do you feel secure? Awak tanya saya? Yes. Sebenarnya kalau dalam industri seni atau mana-mana sebenarnya kita jangan terlalu selesa. No, secure ni kalau kita cerita pasal secure ni, kalau nak cerita pasal secure dari sudut industri perspektif ni sendiri, kita ada badan-badan yang bertanggungjawab. Betul. Kita ada Menteri Penerangan, kita ada Finas, kita ada NGO, karyawan, seniman, MACP. Kita ada badan-badan yang untuk pastikan yang kita put trust. Betul. Untuk pastikan kita ni secure sebab kita tak nak pengakhiran macam tak kira lah orang-orang yang hebat. Kan.
That mean abang pun feel insecure sebabkan the system is not right now. Why kita kena cari our income from the different... Maknanya you nak cakap patutnya TV station dah patut panggil I buat talk show sendiri. Yeah. Yes. Kan? Yes. Stop of making money of your on TV Yes. station. Kami bukannya hanya budak tadika lagi. Kami dah sekolah menengah, dah graduate sebagai college student or university student. We learn so much about the industry. Yeah. So kita kena ada kesefahaman. Kita kena ada orang kata satu mekanism ataupun satu culture yang boleh memberi impact kepada kita punya industri. It's not about we have to stop typical minded thinking. We have to stop the typical punya TV station punya rate dah contoh. Nak ambil pelakon kena tengok follower bukan kerana bakat. Lepas tu nak ni bayar punya ni ikut suka hati je, tak ada satu badan yang letakkan harga yang fix dan you know. Pablo cakap macam ni rasa dia orang nak dengar ke? I don't know. It's just telling them station TV my aspiration to them dia because nak dengar ke? Alhamdulillah sebab Pablo pun kurang Call dipanggil. siapa Pablo? Pablo pun kurang siapa dipanggil apa pun TV. call lagi tak relevan. Sebab itulah Pablo cakap kena tukar pemikiran, kita kena adapt. We have so much professional people, professional punya persatuan. Kita berdaftar dalam Malaysia ni, kita ada lebih kurang lebih daripada 50 persatuan. Tapi none of them is active to protect us. Kita rasa macam buruh paksa bang. Tak ada security daripada sosok KLBSP. Pablo bukan bercakap daripada Pablo punya perspektif. I talk from everybody in this industry. None of us feel so secure because the government so busy dengan infrastruktur lain, ekonomi lain sampai tadi abang cakap apa daripada awal, seni kita ini begitu penting pada masyarakat, begitu juga menyumbang kepada ekonomi. So kalau begitu penting pada masyarakat, apakah peranan paling besar kita buat adalah mengimbangi korang punya mood. You are so stressed with the economy, you are so stressed with the policy, you are so stressed. Dengan menonton TV, menonton filem, dengan radio, dengan podcast daripada dunia hiburan ni dapat mengurangkan kita punya tekanan. Pada Pablo itu satu kontribusi yang besar. Sebenarnya kita industri seni ni sebahagian besar yang menyumbang kepada ekonomi, bukan saja dari ekonomi keuangan, tapi juga mental health. You know? Menginspirasikan orang bukan untuk menjadi seperti kita, tetapi mereka melihat kita sebagai satu ikon yang untuk diorang, you know, inspirasi. Betul. Berasa macam, I was sparked by Saiful Apek punya ni. Betul Pablo cakap, you know, I don't mind everybody talk about whatever I do. Because to me, nombor satu, lakonan aku jaga. Nombor satu saya jaga dulu, display saya. Then when I have this, takkanlah Pablo Amirul yang dah ada nama sikit tak boleh nak bersuara untuk kepentingan industri. Memang kita nak, sebab tu I jemput you untuk kita bersuara. Thank you sir. The freedom of speech. Yes, this one kita nak mencari macam tadi. You know praise schizo, you know care problematic, you know care problem marah bang. You know care problemo. You so care solution. I just don't want the problem. Betul. I want the Kita solusi. nak penyelesaian. Yes, solusi. Supaya apa yang Pablo buat ni sekiranya dapat mengubah di masa hadapan punya generasi di dalam kalangan kita punya circulation dulu, I'm happy. Okey, kalau kata inisiatif you dengan pembakaran you on fire, okay? You jiwa muda. It reminds me like 20 years back, I was there, you know, like kita bercakap and you know, tapi okay, aku dah bercakap. I've do so many things. So sekarang ni apa yang you rasa macam banyak aku buat ni semua pekak telinga ke apa ke? Okey, kalau kita cerita sekarang, apakah inisiatif atau something that you plan, you know, like kau tak dengar suara aku, action speak louder than words. You agree? You agree? Okay, Totally I agree. So kalau you ada something yang sesuatu yang this my action is my voice speaking. So apa dia yang paling latest perancangan you and why? Okay, kalau ikutkan banyak kita nak pergi pada persatuan-persatuan, kita nak pergi pada agensi-agensi nak talk about this problematic punya issue pun takkan ada penyelesaian sebab kita kena banyak layer dan so many agenda diorang punya nak kena ni. Betul. Okay then, you know what, I'm not gonna talk so much right now. I nak buat satu projek special iaitu saya nak buat larian Seniman Agong P. Ramlee sejauh 420 km. Pablo akan berlari untuk kumpul dana. Kumpul dana untuk membantu orang-orang yang mereka yang terkesan dalam industri. Seperti anak seni, seperti orang behind the scene.
And then my incentive, I takkan tolong Melayu, I akan tolong Malaysia. Me, you are Chinese, India ke apa saja, you punya ethnicity, as long you register with the Malaysia punya industri, mana-mana persatuan, saya nak bantu. Okay. Sekurang-kurangnya. Kenapa saya Pablo melihat larian seniman Agong P. Ramlee ini begitu penting pada Pablo? Kerana dia pernah menjadi seorang simbol, seorang ikon perpaduan. Bapa seni. Bapa seni menyatukan semua rakyat untuk melihat filem itu sebagai salah satu pembangunan insan negara. Yang melihat kepada kita punya one of the identity. Yang tak ada siapa boleh nafikan sumbangan beliau, Sumbangan karya beliau begitu hebat. banyak terkesan. Banyak. Saya macam Pablo pun membesar dengan lakonan cerita-cerita P. Ramlee. So Pablo pun tak sangka disebabkan terlibat dalam dunia seni seperti mana P. Ramlee, akhirnya di zaman yang tengah berubah sekarang ni, zaman teknologi, zaman digital, there's so many things we can do. Dulu zaman analog, we talk so much, we talk so loud like we said 20 years ago, there's no different. Now is digital. Something yang Pablo boleh buat. Kalau tak boleh melihat daripada perspektif government pun, sekurang-kurangnya perspektif rakyat. Sekarang ni zaman rakyat tolong rakyat. Kerana itu Pablo buat larian itu kerana sebahagian daripada sumbangan akan disumbangkan kepada Profima, dan karyawan. Larian ni dari mana ke mana? Daripada tempat kelahiran P. Ramlee, Penang. di Georgetown, Penang. Okay. Pablo akan berlari Kedah, masuk Perak, Selangor hingga ke KL di dataran Merdeka, kilometer kosong. Sekiranya Pablo berjaya dan memilih dataran dalam berapa kilometer hari? Kosong tu, hari yang ke-6, dalam masa 6 hari. 6 hari. 6 hari untuk berlari, akan berada di kilometer kosong untuk diiktiraf sekiranya berjaya. Dan berjaya mengiktirafkan diri Pablo, baru Pablo continue 8 kilometer lagi untuk melalui larian santai bersama siapa-siapa yang terlibat untuk pergi satu kubur Allahyarham P. Ramlee untuk Pablo sedekahkan Fatihah, kemudian terus menuju ke rumah di mana Allahyarham menghembuskan nafas terakhir. Maka itulah namanya larian seniman Agong P. Ramlee. Penat tak untuk siapa-siapa untuk join Yes. Ini I mean dari segi logistik, keselamatan, apa yang you boleh guarantee diorang kalau diorang nak join in? Macam Pablo punya larian ni, of course dulu kita nak plan buat kecil bang, digital. Tapi sekarang jadi besar, terkejut melibatkan banyak agensi kerajaan, agensi penguasa yang lain. Mereka tu berminat untuk pastikan merealisasikan larian Pablo. So dari segi safety, dari segi checkpoint perjalanan, kita dah ada, kita dah riki, kita dah sediakan. Dan kepada sesiapa pun jangan risau. Kalau anda berada di mana-mana road ataupun checkpoint Pablo, korang boleh join, tak ada masalah. Selain daripada menyumbang, Pablo sebenarnya target daripada peminat-peminat Pablo saja. Daripada 500,000 saya ada, saya nak separuh je, RM10. Kalau dapat RM1 lebih, alhamdulillah. Tetapi Pablo tidak boleh menghentikan sokongan daripada rakan-rakan Pablo seperti abang, rakan-rakan yang mengenali Pablo yang menyokong niat murni Pablo dan juga rakyat Malaysia yang mungkin kenal Pablo ketika tu. If I can get the attention of the rakyat Malaysia, then it's a good thing. Tetapi larian Pablo ni lebih kepada perpaduan. I want to show back the era of the P. Ramlee, menayangkan wayang pacak. Dan lagi satu, larian Pablo ni akan berhenti berehat checkpoint Pablo di masjid-masjid saja bang. Yang mana Pablo nak semarakkan, nak imarahkan masjid-masjid yang berada di laluan Pablo untuk dipenuhkan. Kalau kau nak bergambar, nak ambil video dengan Pablo, siapa-siapa pun boleh. Tapi solat sama-sama dulu. Tunaikan kewajipan kat checkpoint. Kita tunaikan dulu dan kita ni. So setiap checkpoint Pablo daripada Zohor, Asar, Maghrib, Isyak, subuh, Pablo akan solat bersama-sama kerana inspirasi daripada Ali Sata. Someone yang I rasa macam wow brother. Konsep yang sama sebenarnya. Konsep solat subuh awareness, kesedaran, mengimarahkan. Cuma Pablo pula, apa-apa kita nak, mungkin kerana Pablo dah mula ke arah ibadah sekarang. Pablo melihat bahawa dulu Pablo tak ada benda-benda ni. Pablo tak. No, I think ibadah ni sebenarnya definisi dia lah. Bukan saja untuk Pablo, untuk semua orang kat luar sana. Ibadah ni definisi dia adalah melakukan sesuatu pekerjaan ataupun perbuatan yang Allah senangi. So maknanya kerja kita ni ibadah. Kerja kita ni ibadah. Kerja kita bukan untuk menyesatkan orang. Tak. Bukan untuk melalaikan orang, melarakan orang, so called ada minoriti yang kadang-kadang lantang sangat. So for me, ignore the loud minority. And trust me, Malil bro, my young one. Sebenarnya biar kita sakit mencuba daripada kita seksa menyesal. Tapi all along the way, apa yang Pablo buat ni, daripada kita plan kecil kan, you voice out. I remember. It was kan? Like 18 kecil hari je, lepas. je kecil sangat. So lepas tu I monitor all the while, datang so called menteri, all this semua, So adakah
Pablo melihat benda ni yang of course kita terkejut, terharu bila orang nampak kita punya objektif kita apa kan, heading kita ke mana. But do you think matlamat Pablo sendiri, do you think it will work? I mean lepas habis larian tu, then what do you expect the impact? Adakah mungkin ada orang lain akan Kalau apa yang Pablo lakukan memberi inspirasi kepada orang lain untuk melakukan susulan yang lebih better daripada, why not? Let's go for it. If you think for the good purpose, maka lakukan. Kalau bukan good purpose, kita akan dihalangi dengan pelbagai cabaran dan dugaan. Dan menjawab soalan abang tadi, yang Pablo boleh cakap adalah indikator, petanda-petanda yang Allah dah tunjukkan pada Pablo. Sebab dulu Pablo pernah dilabel sebagai sesat. Pablo pernah dilabel tak ada pedoman. Yang orang yang orang kata tak layaklah kau nak dapat Tuhan ni punya ni sebab kau teruk sangat. Tapi selepas Pablo mengabdikan diri kepada yang satu, semuanya dipermudahkan. Sebab tu Pablo cakap petanda-petandanya apabila yang kecil menjadi besar, yang dulunya tas dia hanya sekitar orang yang terlibat, sekarang dia jadi ramai yang terlibat, maka itu adalah petanda yang baik. Yang mana ada mengatakan bahawa this project can be done. This is the time where everybody try to, kita kena ada satu harapan. Satu harapan yang boleh menyatukan kita semua. So Pablo harap dengan larian Pablo ni, bukan saja menyatukan kita orang sini, tetapi masyarakat di sana dengan orang sini ni, kita memang saling memelukkan antara satu sama lain. Saling baik sangka lah. Yes, sebab itu Pablo cakap tadi, mungkin dengan larian Pablo boleh menghiburkan ramai orang melihat Pablo. Lepas tu kita ada beberapa artis yang terlibat dalam dokumentari Pablo. Ada Zalif Siddiq, ada Alok Izandi dan kita ada Adam Shah. Dan mereka-mereka inilah yang akan membantu Pablo untuk memeriahkan lagi Pablo punya larian. So kita ada director, orang-orang DOP, semua ni adalah filmmaker yang terlibat dalam industri. So they come to me untuk bantu Pablo. Maksudnya this can be done. From a small dream for the huge purpose, it can be done. Itu yang Pablo nampak petanda-petanda selain daripada begitu cepatnya dalam masa 18 hari ramai yang dah terlibat, sponsor dah start masuk. That's how I see is positive. Kerana kalau Pablo sebagai seorang manusia yang dah berdoa pada Allah, minta dipermudahkan, minta doa, everything. Now Allah give me. So when I ask, I need to give something. Betul. There's a price. Yes, there's a price. Dari situ Pablo belajar bang. Pablo bukan orang yang baik. Bukan. I'm not a good person. I just want to be a good person to the Allah. We don't want to be the greatest. We want to be better. Yes, sir. Yes. I don't want to be the artist. I want to be the artist. Macam pernah dengar lah ni. So konklusi yang saya nampak kat sini sebenarnya kalau kita nampak seseorang yang tak elok, kita kena rasa diri kita lebih tak elok. Yes. Kalau kita merasakan diri kita baik, kita merasakan ada orang lebih baik. Sebab dengan merendah-rendahkan orang, tak makna kita lagi tinggi. Dengan memburuk-burukkan orang, tak makna kita lebih mulia. Dengan membusuk-busukkan orang, tak bermakna kita ni lebih wangi. So pada saya, kalau korang tak boleh jadi garam yang masinkan ikan, jangan jadi langau yang busukkan ikan. So, the moral of the whole story, do not be a person of success, but rather be a person of values. Janganlah jadi orang yang berjaya, tapi jadilah orang yang bernilai. Macam mana kita nak terapkan tu? Itu sebenarnya mak bapak kita dah didik, agama kita dah didik, dan apa sendiri orang di sekeliling kita yang baik-baik ni. Aku mendengar, aku lupa. Aku melihat, aku ingat. Aku mengamali, aku mengerti. A big shout out untuk siapa yang menjayakan larian you. Just a big shout out. I need to fast compliment to of course Kementerian Komunikasi, especially YB Fahmi yang begitu concerned about this project, and then our CEO Finas, Dato' Azmeh, and also Dato' Fiza from the Finas sendiri yang banyak membantu Pablo untuk melancarkan Pablo punya ni, sampaikan orang cakap focus on the larian, we settle everything for you. So it's a blast. And then I want to shout to all my friend and my Pub TV team yang mana siang malam bekerja keras untuk Pablo. My director Dharma, we have Dewa Syai, Alok Izandi, Zalif Siddiq, and Adam Shah, Rizal, Yanshi, Melvin. I thanks for everything you guys buat untuk larian ni. Let's make it happen. Jaya, my coach, Cap Rais, Ameh, let's make it happen. You believe in me.
let's do it, let's pray together supaya kita berjaya untuk sama-sama meriahkan benda ni, insya-Allah. Amin, insya-Allah. And sekiranya siapa-siapa yang tak dapat menyumbang, don't worry guys. Motivasi, doa. Ya. That's so priceless. Betul, to me. betul. As long that Pablo berjaya habiskan dengan selamat, sihat, itu dah memadai bang. Sebab untuk buat larian sejauh ini, kemungkinan untuk Pablo menghadapi kesihatan yang merosot adalah serangan jantung, beberapa penyakit yang kita tak tahu. So I really want kita nak bagi kesedaran tu, awareness tu. supaya nanti bila kalau berjaya buat larian ini, seterusnya akan ada lagi yang Pablo akan buat. Kalau benda ni memberi manfaat kepada ramai orang, sihat, boleh mengajak orang untuk berlari bersama Pablo, lepas tu menyumbang, lepas tu kita sama-sama, make buat seperti yang dulu. Apa saja. Seni dengan kita tak berpisah sebab tanpa peminat siapa kami. Sebab tu Pablo cakap, I learn a lot from you, Senor. The way you handle all various punya fan, the way you respect everybody, the way you bercakap dengan semua orang dalam industri, tak kira lah baru ke lama ke, I watch you bro. You tak pernah ada diskriminasi pada mana-mana talent ataupun siapa saja yang berada di samping abang. Sebab apa yang abang didik pada Pablo dan juga orang lain di keliling abang adalah jangan buat kesilapan apa yang telah dilalui oleh orang-orang seperti when we on the orang top of the game. Orang tua ni tegur sebab bukan selalu betul. Sebab dia selalu buat silap. That's why I respect everything. Then thank you to you, Senor Saifapet, for calling me for this talk. Tak gitu-gitu bela. Maaf. Thank you very much. Okay. Ini nampak ni. Sini bukan untuk kekuatan, kecantikan. Kecantikan. Cantik sikit. Thank you to Pablo Amirul khususnya. Mari kita sama-sama support larian beliau yang diberi nama Larian Seniman Agong P. Ramlee 420 km. Alright, all the best. Thank you, Go Pablo. And one thing saya nak bagi tahu, like beautiful people are not always good, but good people are always beautiful. Pablo, you are good, you are beautiful, and you're iconic. Terima kasih bang. Gitu-gitu Bella. Stay tuned. Nak cantik, datanglah sini.